Hai semua, bertemu lagi kita dalam channel Cik Seha. Okey, hari ini Seha nak share dengan korang perjalanan Seha masih mengandung sampai ke Seha bersalin anak Seha yang pertama. Okey, first of all, siapa yang belum subscribe tu boleh subscribe dulu, like, comment, share and so on lah. Okey, macam tak ada apa. Okey, sini kita start. Okey. Okey. Seha masa tu baru tahu yang mengandung tu masa bulan 12 2018. Seha baru buat buku masa dah bulan 1 2019. Saya buat buku merah lah. Saya pilih klinik kerajaan, lebih mudah lah untuk rakyat-rakyat marhain macam saya ni kan. Tak apa-apa, bukannya jenis nak ada banyak-banyak duit boleh pergi buat klinik swasta, check up apa semua. Pada mula tu saya dah buat buku merah, dah ambil darah apa semua, rutin-rutin yang diperlukan lah untuk kita sebagai ibu yang mengandung kan masa tu. Lepas tu bila dah scan apa semua, kita tahu baby kita sihat apa semua. Baby kita masa tu, kan kalau ada korang ingat, bulan 2 kita punya negara dunia actually dilanda musibah, wallahu alam lah kenapa apa semua kan, iaitu COVID-19. Okey, yang mana ia melumpuhkan segala ekonomi yang ada, yang melumpuhkan sistem ekonomi keluarga saya sendiri. Yang mana masa tu suami saya tak dapat kerja. Okey, dalam 6 bulan macam tu, 6 bulan, 4 bulan ke 5 bulan tak kerja. Okey, just makan duit apa yang ada je kan, nak bayar rumah apa semua sewa. And then okey, pada mulanya Cik Siha mengandung, Cik Siha tak boleh buat scan baby pun pergi kat klinik swasta. Tak ada buat pun sebab Cik Siha memang tak mampu nak buat masa tu, sebab Cik Siha kurang mampu lah dari segi ekonomi. So Cik Siha hanya berharapkan dengan scan di klinik kerajaan, yang mana hanya 2D lah scan dia kan. Tapi alhamdulillah lah, Cik Siha boleh tengok baby Cik Siha sihat apa semua. Cuma Cik Siha tak tahulah masa tu Cik Siha punya baby ni lelaki ke perempuan. Cik Siha tak boleh tahu. Okey, masa tu bila check up je, scan je, doktor kan cakap Cik Siha punya baby ni tak nampak dia punya kemaluan dia lah kan, jenis jantina dia lelaki ke perempuan. Cik Siha tak boleh nampak, doktor tak boleh nampak, tak boleh baca. And pada masa tu Cik Siha just redha je lah, mungkin perempuan kot kan, sebab adik-beradik Siha semua bersalin, semua anak-anak dia orang lelaki. Kemungkinan anak Cik Siha ni perempuan lah. Cik Siha seronok sangat nak dapat anak perempuan. Tapi Tuhan punya rezeki lainan, dia bagi Cik Siha anak lelaki. Tak apalah, masa tu pun Cik Siha rasa anak Cik Siha perempuan tu, Cik Siha dah beli macam-macam barang, semua perempuan punya. Cik Siha punya yakin yang baby Cik Siha tu perempuan. And pada masa tu Cik Siha pun redha je lah apa yang ada kan. Pada mulanya sebabkan Cik Siha ada konflik ekonomi masa tu kan, tambah pula suami tak ada kerja apa semua, Cik Siha pun berhasrat lah nak bersalin dekat kampung Cik Siha lah, kat Johor kan. Okey, nak bersalin dekat sana, dekat mana tempat Cik Siha sendiri dipersalinkan lah. Mak Cik Siha salin kat sana. Okey, lepas tu bila dah balik sana dalam sebulan macam tu, berlaku konflik keluarga dalam keluarga Cik Siha. Okey, yang menyebabkan Cik Siha berpindah ke Kuantan. Macam tu, Cik Siha berpindah ke Kuantan. Okey, bila pindah ke Kuantan, Cik Siha bersalin dekat sana, dekat hospital
Tengku Ampuan Afzan. Cik Siha bersalin kat sana. Pengalaman tu sangat seronok lah. Sebab apa? Cik Siha tak expect pun benda akan jadi macam tu. Tapi kira seronok sebab Cik Siha ada pengalaman bersalin dekat luar, bukannya kat tempat yang sepatutnya Cik Siha duduk lah macam tu. Okay, bila time bersalin tu, serius Cik Siha dapat pengalaman ngeri jugalah kan. Dalam walaupun seronok, tapi yelah nak dapat baby kan, nak keluarkan baby, nak tengok baby kita, siapa tak seronok kan. And then Cik Siha pun pergilah. Masa tu dah rasa sakit-sakit semua. Actually masa tu baru 37 minggu tau. Cik Siha dah bersalin. Cik Siha mau pergi hospital, and then dia buat check-up sikit, check perut, check dia punya yang denyutan contraction tu kan, duduk tu yang dekat perut ikat tu. Okay, pakai benda tu apa semua, check laluan apa semua, and then masuk ward. Sebabkan hospital dengan rumah akak masa tu dekat Kuantan, sebab Cik Siha pergi rumah akak Cik Siha jauh. So Cik Siha ambil keputusan untuk duduk dekat hospital je. Lepas tu duduk kat hospital, Cik Siha hari ketiga Cik Siha duduk hospital. Sebab masa tu hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu full day lah kan. Sebab hari pertama tu Cik Siha masuk dalam pukul 7 macam tu, 7 petang. So 2 hari tu full, tak ada contraction, je kan. Cik Siha tak pastilah kenapa, mungkin sebab belum lagi kerja saja-saja nak rasa kan. Lepas tu Cik Siha pun masuk hari ke 3, doktor dah sarankan Cik Siha bubuk masukkan ubat. Ubat tu, ubat yang orang panggil apa, I tak pastilah apa panggil dia, tapi ubat lah kan, ubat besar panjang macam tu orang. Dia masukkan dalam Cik Siha. Lepas tu alah, tak best lah. Tak apalah, asal boleh je. Sebab Cik Siha tak ada ni lagi untuk teruskan tu kan. Bila Cik Siha masuk ubat pukul 7 pagi, and then pukul 1 tengah hari, doktor datang check, dan laluan masih kecil, baru 2. And then doktor terus buat bagi tahu Cik Siha yang mana Cik Siha ni kena lalui satu rawatan, bukan rawatan actually, diorang punya ni lah kan, diorang punya cara untuk kita bersalin tu secara paksa, iaitu Cik Siha kena guna belon punya. Korang boleh bayang tak belon tu masuk dalam korang punya tu laluan rahim tu. Actually rasa dia memang nak masukkan tu memang sakit. Sebab doktor dia buka lubang tu macam tu, dia masukkan dia punya belon tu, masukkan cair dia, and then belon tu sikit-sikit akan mengembang dalam rahim korang. Pada mula tu Cik Siha rasa sakit lah, serius sakit. Dah masuk sikit kan. Relax. Cik Siha pun boleh jalan apa semua, pergi jalan, cuba sakit perut. Masa tu dah sakit dah. Masa tu pukul 4, dari pukul 1 sampai pukul 4 tu Cik Siha tumpah darah. Dia punya belon tu dah ada lagi dalam, baru besar macam tu kan. Lepas tu Cik Siha tumpah darah. Bila Cik Siha tumpah darah masa tu, doktor pun dia dah tumpah darah. Korang boleh bayangkan, dia korek-korek lagi. Guna jari pula, dah lah ada belon, dia korek lagi. Korang boleh rasa tak benda tu? Boleh bayang tak apa Cik Siha nak sampaikan ni? Lepas tu bila dah tu, dia orang kata ada show something like that. Cik tak pastilah apa benda dia orang cakap kan, mungkin show darah ke apa. Dan masa tu rahim buka 4. Bila dah ada bukaan 4, sepatutnya kena 6 baru masuk labor room. Lepas tu dah 4 dah dia orang suruh masuk labor room pukul 7.
Pukul 7 hari ketiga, Cik Siah masuk dalam labor room. Pukul 7 Cik Siah masuk labor room, diorang masuk drip air drip dekat sini tu kan. Air drip, air yang botol tu, yang pint tu, air biasa tu, yang apa, air tak pasti lah, air apa dalam tu. Lepas tu masuk kan, masuk drip air tu dah start sakit. Macam tu. Cik Siah masa tu tak, orang kata macam mana, benda-benda tu macam paksa. So Cik Siah rasa pengalaman tu sangat ngeri lah rasa tu. Sebab macam orang lain kalau Caesar, diorang just okay, book time, book date, okay, datang ke hospital, just to Caesar. Macam Cik Siah kena paksa dulu. So maksudnya masa tu Cik Siah dah rasa sakit, Cik Siah dah rasa macam mana rasa nak bersalin tu, Cik Siah rasa sendiri. Dan hujungnya Cik Siah kena Caesar juga. Sebab laluan tu tak buka besar lah. Sebab mungkin masa tu pun belum sebenarnya nak bersalin, baru 37 minggu Cik Siah dah nak bersalin kan. Sebab salah satu sebab Cik Siah nak bersalin pun, masa tu baby Cik Siah dah 3.45. Kalau Cik Siah simpan lagi lebih lama, kemungkinan Cik Siah akan bersalin waktu tu baby Cik Siah dah mungkin lebih dari 3.45. Mungkin dah 3.6, 3.7 untuk bersalinan pertama ni. Okey. Lepas tu dah sakit dari pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi. Baru 7 pagi keesokan hari keempat baru Cik Siah bersalin secara Caesar. Dan keluarlah putera Cik Siah yang bernama Mirza Akasha. Korang apa boleh rasa apa Cik Siah rasa masa tu? Berapa lama Cik Siah duduk dalam bilik tu, dalam labor room, nak tunggu waktu diorang nak cakap okey, awak kena Caesar gini. Masa tu dah Cik Siah tak tahan dah. Sebab baby tendang lubang tu, rahim, lorong rahim tu tak terbuka. Baby dah tendang. So masa tu Cik Siah dah rasa sakitnya, Cik Siah dah rasa semuanya. Dan hujung-hujung diorang suruh Caesar juga. Patutnya diorang suruh awal lah. Yang korang nak tahu best ni masa tu, sebenarnya best tu sebab apa tau. Cik Siah masa duduk dalam ward, Cik Siah ada jiran sebelah Cik Siah, katil sebelah lagi, Indian tau. So dia pun kena macam Cik Siah, masuk ubat and dia masuk balloon. Actually dia dah 40 minggu lebih, 40 minggu 2 hari macam tu. Okay, dia masuk ubat, dia masuk balloon, and then dia sampai balloon tu besar sampai terjatuh sendiri. Balloon tu baru dia masuk labor room. Bila dia masuk labor room tu, dia boleh cerita kat saya yang mana dia pergi dalam 15 minit ke 20 minit dia dah bersalin. Okey, korang bayang tak? Seronoknya Cik Siah kan masuk labor room. Okey, Cik Siah tengok jam masa tu pukul 7.15 macam tu. Okey, mungkin 7.30 atau pukul 8 aku dah keluar dah ni kan. Punya excited masa tu. Tapi orang kata macam mana, Tuhan dah cakap benda lain yang kita kena lalui kan. Okey, so Cik Siah pun reda lah. Cik Siah kena bersalin keesokan harinya secara Caesar. Okay. And then lahirlah Cik Siah punya putera macam tu. Kita pun kata apa je lah, pengalaman hidup kita ni lain-lain. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang macam-macam jenis lah. So kita kena pandai manipulasi diri sendirilah. Bukan berkata nak manipulasi orang, maksud kita pandai jaga diri kita sendiri. Tak adalah kata kita nak gunakan diri kita untuk benda-benda yang tak baik gitu. So jaga diri kita elok-elok kan. Orang kata kalau time mengandung tu kena buat macam ni, kena makan macam ni, kita kena makan, kita kena buat. So insyaAllah lah kalau kata buat tu ikut cara tradisional ke apa kan. Tapi cumanya yang benda kurafat-kurafat tu better elak lah kan. Orang suruh pakai minyak, benda-benda tu lah. Apa benda tu sepatutnya jangan gunalah, elak awal-awal. Supaya mana korang boleh tahu
Okey, nak bersalin tak semudah yang orang dulu cakap lah. Tak senang sebenarnya. Kita boleh cakap okey bersalin macam ni je, tapi tak semudah tu. Macam mana nak nak keluarkan kepala baby bukan senang. Okey. Macam tu lah cerita Cik Sia. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti next video. Okay, bye.